Melati kuntum tumbuh melata, sayangnya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembahkan pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih dan diucapkan selamat datang kepada semua para tamu dan para pengunjung di Majlis Perasmian Wakaf Advancement Webinar 2020 pada pagi yang penuh berbahagia ini. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Haji Tosrin bin Jarvanti, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Ahmad Fauzi bin Ismail yang menjalankan fungsi Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia. Yang berusaha Dr. Muhammad Hairi bin Kamarudin, Pengerusi Wakaf Advance Webinar 2020, yang berusaha Profesor Madya Dr. Ahmad bin Cik Yaakob, Pengarah Wakaf UTM, wakil-wakil penganjur bersama dari Majlis Agama Islam Negeri Johor, Wakaf An-Nur Johor Corporation, Pusat Wakaf dan Endowment UTHM, Perbadanan Islam Johor, International Institute Islamic Wakaf, Sekretariat Wakaf Advancement Webinar 2020, para peserta dan semua pengunjung Wakaf Advancement Webinar 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu UTM Sanjungan Bangsa. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama memeriahkan majlis pada hari ini, iaitu Majlis Perasmian Wakaf Advancement Webinar 2020. Pada kesempatan ini, majlis mengucapkan selamat dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian di sini. Bagi memberkati majlis pada hari ini, majlis dengan berbesar hati mempersilakan Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Aminuddin bin Roskam, Pengarah Pusat Islam UTM, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini untuk menjayakan seminar Wakaf Webinar 2020 dengan semangat yang kuat dan keazaman yang tinggi. Perkenankanlah hasrat dan cita-cita kami untuk kami menyuburkan budaya ilmu, penyelidikan, penulisan dan penerbitan yang menjadi teras dan tanggungjawab warga ilmuwan. Allahumma ya mujibas sa'ilin, Ya Rab, berkatikanlah usaha kami, jayakanlah hasrat kami, ilhamkanlah kepada kami fikiran yang sehat, minda yang cergas, pandangan yang luas, dan penghasilan yang bernas. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna, kefahaman yang jitu, amal islami yang benar dan berterusan. Allahumma ya Hannan ya Mannan, Ya Rab, perkenankanlah cita-cita kami untuk mengangkat kalimah-Mu sebagai dasar kepada sains dan teknologi, seiring dengan hasrat kami mengungguli kecemerlangan sebagai universiti penyelidikan. Anugerahkanlah kepada kami barisan ilmuwan yang tersohor, melaksanakan amanah dan tanggungjawab, serta berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqal ma'suma. Allahumma ja'al khaira a'marina akhirahu, wa khaira a'malina khawatimahu, wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma ghafir lana zunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Aminuddin atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan lancar dan mendapat keredaan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, di saat dunia menghadapi pandemik COVID-19, kumpulan penyelidik syariah, undang-undang dan ekonomi dari Akademi Tamadun Islam UTM mengambil langkah inisiatif untuk menganjurkan Wakaf Advancement Webinar secara dalam talian. Wakaf Advancement Webinar ini bertujuan untuk mengupas isu semasa berhubung peranan nazir wakaf dan mutawi wakaf dalam menguruskan sumber dana wakaf bagi menjamin kelestarian keuangan dan mencadangkan model pengurusan terbaik wakaf dalam dan luar negara. Tuan-tuan dan juga puan-puan, bagi memulakan majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Ahmad Fauzi bin Ismail yang menjalankan fungsi Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan hormatnya, dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis. Segala pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala kejadian. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada semua para sahabat baginda. Islam adalah satu sistem yang lengkap dan menyeluruh, dinamik serta progresif. Sebagai sebuah ajaran samawi yang syumul, ia menciptakan pelbagai mekanisme yang bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia seperti zakat, wakaf, takaful, al-rahnu, al-mudarabah dan sebagainya. Sebagai seorang Muslim, kita wajib mempercayai bahawa sistem Islam mampu dan berpotensi untuk menyediakan dana keuangan yang lestari dan seterusnya meningkatkan taraf kehidupan. Wakaf merupakan satu instrumen yang sangat berpotensi untuk menjana ekonomi negara. Tambahan lagi, dalam keadaan negara yang sedang menghadapi cabaran pandemik COVID-19 yang sangat memerlukan dana-dana untuk menjana ekonomi negara. Justru itu, pelbagai perbincangan dan kertas kerja akan dibentang untuk melihat keberkesanan dan potensi instrumen wakaf sama ada di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa. Wakaf Advancement Webinar 2020 atau WOW 2020 merupakan salah satu platform untuk perkongsian maklumat dalam kalangan akademik dan pemain industri tempatan seperti Majlis Agama Islam Johor dan Wakaf An-Nur Corporation. Webinar ini turut membincangkan amalan wakaf di luar negara seperti di Turki, Jordan, Algeria dan Maghribi. Perkara ini memberi ruang kepada penyelidik wakaf untuk menambah jaringan penyelidikan di peringkat antarabangsa. Pada masa yang sama, pihak Universiti Teknologi Malaysia turut komited dan memperkasakan wakaf melalui penumbuhan dana wakaf pendidikan UTM pada tahun 2017. Dana wakaf pendidikan UTM ini ialah satu program penjanaan dan berlandaskan konsep wakaf am melalui sumbangan, dana berbentuk wang tunai dan harta. Antara projek yang telah dan sedang dijalankan ialah wakaf sekolah agama, wakaf kapet Masjid Sultan Ismail UTM, wakaf kipas, wakaf penapis air dan wakaf kerusi dan meja. Selain itu, dana wakaf ini juga disalurkan kepada penerima yang terpilih dalam kalangan
para pelajar UTM sebagai alternatif kepada skim-skim bantuan keuangan sedia ada. Hadirin hadirat yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, atas kesudian merasmikan seminar maya ini serta memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi bagi menjayakan program ini. Bajet 2021 yang telah dibentangkan di Parlimen baru-baru ini dengan jelas memberikan perhatian khusus bagi pembangunan pelan induk wakaf. Semoga dengan sokongan Kerajaan Persekutuan, agenda pembangunan wakaf akan diterima baik oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya dan diharapkan para peserta seminar ini dapat mendalami bidang ini demi kesejahteraan pembangunan wakaf di Malaysia. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Haji Tosrin bin Jarwanti, Pengurusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Kerajaan Negeri Johor, yang turut berucap di seminar ini. Selain itu, penghargaan dan terima kasih turut diucapkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor di atas kerjasama baik dan menjayakan seminar maya ini. Akhir sekali, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada pengarah dan Jawatan Kuasa Wakaf Advancement Webinar 2020, WOW 2020, teruskan usaha dan memperkasakan pembangunan wakaf di Malaysia. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Fauzi bin Ismail atas penyampaian ucapan sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan juga puan-puan, para pengunjung yang dihormati sekalian. Kini kita tiba ke kemuncak acara. Untuk itu, majlis dengan membesar hati mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Wakaf Advancement Webinar 2020. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Firman Allah Ta'ala, Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Maksudnya, bandingan pahala orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan daripada setiap tangkai itu terdapat pula 100 biji. Allah Ta'ala melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Ta'ala maha luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan limpah kurnianya kita dapat sama-sama menganjurkan dan bertemu dalam majlis ilmu pada waktu ini. Wakaf Advanced Webinar 2020 atau WAW 2020 secara dalam talian merupakan salah satu program yang menengahkan elemen wakaf bagi menggalakkan masyarakat untuk turut sama terlibat dalam program wakaf. Saya mengucapkan tahniah dan singa-singa penghargaan kepada pihak penganjur kerana terus berperanan sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu kepada masyarakat meskipun negara masih lagi bergelut dengan pandemik COVID-19. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, wakaf ialah sedekah jariah dan ganjaran pahalanya berterusan meskipun pewakaf telah pun meninggal dunia. Wakaf diamalkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejarah Islam menunjukkan kepada kita ia telah bermula di awal-awal lagi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi terdahulu. Sebagai contoh, apa yang berlaku di zaman kerajaan Islam di Madinah, di mana Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu yang telah membeli sebuah telaga rumah daripada seorang Yahudi di Madinah. Kemudian Sayyidina Umar mewakafkan untuk kepentingan orang ramai.
manfaatnya hingga ke hari ini dan ia letakkan di pengawasan kerajaan Arab Saudi. Apa yang menarik dalam peristiwa yang berlaku ini ialah bila Sayyidina Osman bin Affan mendapati Yahudi yang telah pun menguasai perigi rumah di Madinah mengambil kesempatan di atas masalah bekalan air di Madinah pada waktu itu. Dia telah menjual air dengan harga yang cukup mahal hingga menyusahkan masyarakat dan golongan yang miskin. Sayyidina Osman bin Affan menawarkan dengan harga yang sangat mahal untuk membeli. Sayangnya Yahudi tidak mahu menjual. Akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah pun membeli separuh daripada perigi tersebut. Akhirnya Yahudi bersetuju menjual sebahagian daripada perigi itu, di mana pada beberapa hari, contoh Isnin, Selasa, Rabu dimiliki oleh Sayyidina Osman bin Affan, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad dimiliki oleh Yahudi. Lalu Yahudi tidak bersetuju menjual separuh daripada perigi tersebut. Apa yang berlaku ialah ketiga-tiga hari yang dikuasai oleh Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Osman telah pun mewakafkan air tersebut kepada semua ramai, tanpa mengira agama, tanpa mengira darjat keturunan. Dan hari-hari dimiliki oleh Yahudi tadi, bila Yahudi menjualnya, orang ramai sudah tidak lagi membeli. Akhirnya apa yang berlaku? Yahudi tadi menjual keseluruhan pergi tersebut pada Sayyidina Umar Al-Khattab, dan Sayyidina Umar kemudian mewakafkan pergi itu. Tuan-tuan sekalian, harta wakaf Sayyidina Umar ni sampai ke hari ini masih lagi diurus hartanya oleh kerajaan Arab Saudi. Tuan-tuan sekalian, Kementerian Alam Sekitar dan Air atau KASA mengambil ibrah sirah ini dengan memperkenalkan tabung wakaf air nasional ataupun wakaf air dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia. Objektif wakaf air ialah untuk membuka peluang kepada rakyat menerusi pendanaan amal, menerusi instrumen keuangan Islam untuk membiayai projek infrastruktur air berskala kecil. Sama ada di kawasan-kawasan yang tidak dapat bekalan air bersih kerana faktor jarak yang jauh, ataupun kawasan-kawasan pedalaman yang memerlukan pembiayaan bagi membekalkan air kepada pengguna. Yayasan Wakaf Malaysia merupakan salah satu elemen yang ataupun sebuah badan yang telah pun ditubuhkan oleh pihak kerajaan Malaysia, dan kita mengambil kesempatan untuk bersama-sama dengan Yayasan Wakaf Malaysia bagi memastikan platform dapat diurus tadbir dengan cara yang profesional, efektif dan mematuhi prosedur wakaf yang sebenar. Orang ramai boleh terlibat secara langsung dengan menyumbang secara wakaf tunai atau melalui potongan gaji minimal RM10 sebulan. Manakala kita banding dengan harian dalam 33 sen, 35 sen sehari. Sumbangan ini tuan-tuan sekalian menerusi Yayasan Wakaf Malaysia dan pihak KASA akan mengendali projek-projek infrastruktur air yang bersesuaian bagi melaksanakan projek tersebut sehingga ianya berjaya. Pada peringkat awal, projek berskala kecil dengan nilai tidak melebihi RM50,000 akan disasarkan seperti penggalian perigi, pembelian dan pemasangan pam serta pemasangan tangki air. Tuan-tuan sekalian, KASA optimis wakaf air akan dapat dikembangkan sehingga ke tahap projek berskala besar seperti pembinaan loji rawatan air, empangan dan takungan air pinggiran sungai. Tidak mustahil hasil sumbangan ramai ini akan menjayakan cita-cita kita. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengajak semua peserta untuk mewakaf dengan tabung wakaf air nasional. Sumbangan wang tunai yang diberikan akan mendapat ganjaran dan pengurangan ganjaran pahala di akhirat serta pengurangan cukai pendapatan di bawah subsection 44 dalam kurungan 11C Akta Cukai Pendapatan 1967. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagi merealisasikan hasrat murni ini, masih terdapat cabaran yang perlu ditempuh. Rakyat harus membuka minda supaya dapat melihat amalan wakaf dalam konteks yang lebih luas. Jangan hanya menganggap wakaf itu dalam sekitar persoalan-persoalan yang biasa kita alami seperti wakaf di masjid, di surau, di kuburan, pembinaan madrasah, sekolah-sekolah sahaja. Dan kita harus melihat bahawa ruang wakaf ini sangat besar dan sangat meluas. Masyarakat pada hari ini perlu didedahkan juga dengan pelbagai mekanisme wakaf yang lain seperti wakaf air yang pernah diamalkan oleh Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan rakyat juga diseru untuk menerima secara terbuka amalan berwakaf kerana ia merupakan instrumen yang sangat baik
untuk kepentingan orang ramai dan ganjaran pahala yang berterusan. Tuan-tuan sekalian, sebagai cadangan awal bagi menggalakkan amalan wakaf dan penglibatan komuniti masjid secara lebih luas, saya menyarankan supaya setiap masjid dan surau mewujudkan tabung wakaf air khas yang diselaraskan di peringkat persekutuan. Menurut statistik daripada pihak JAKIM, bilangan masjid dan surau yang melaksanakan solat Jumaat di Malaysia adalah sebanyak 6,903 buah masjid. Jika setiap masjid dan surau boleh mengutip katakanlah RM500 setiap Jumaat, maka setiap minggu jumlah kutipan dana wakaf adalah sebanyak RM3.5 juta. Manakala dalam sebulan, jumlah kutipan dana wakaf adalah sebanyak 13.8 juta. Dan dalam setahun, tentulah jumlah terkumpul dana wakaf adalah sebanyak RM165 juta. Jumlah nilai wakaf sebesar ini mampu untuk kita membiayai projek-projek pendidikan dan bekal air di pusat-pusat yang menjadi keutamaan kita. Hatta di peringkat universiti mungkin, hospital-hospital, sekolah-sekolah, dan membina sumber-sumber air sebagai bekalan kepada penduduk-penduduk yang terputus bekalan air ataupun sukar untuk mendapatkan air bersih, khususnya di kawasan-kawasan pedalaman. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sejarah telah pun membuktikan bahawa wakaf berperanan bagi membangunkan ummah. Wakaf adalah khazanah yang perlu digali semula bagi mengembalikan kegemilangan tamadun ummah. Ia juga selari dengan pesanan Nabi SAW dalam menggalakkan usaha berwakaf. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah hubungan dia dengan dunia melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang tiga, doa daripada anak yang soleh. Tuan-tuan sekalian, sekiranya kita teliti hadis ini secara mendalam, pasti kita akan terserlah keindahan Islam itu sendiri. Wakaf akan menjadi pemangkin kepada kelangsungan sosioekonomi umat Islam. Maka kita harus memanfaatkan sumber yang ada ini untuk kita galakkan usaha supaya walaupun kita telah meninggal dunia, supaya pahala kita tidak mati dengan matinya kita. Mudah-mudahan pahala kita akan berterusan walaupun kita telah pun kembali ke rahmatullah. Kita juga boleh menyumbang di atas nama arwah mak kita, ayah kita, saudara mara kita. Mudah-mudahan mereka juga mendapat manfaat daripada sumbangan wakaf kita atas nama mereka. Dan ini tentunya sebagai anak-anak yang soleh, kita harus manfaatkan harta yang ada pada kita supaya mak ayah kita, keluarga kita juga mendapat pahala berterusan dengan wakaf yang kita lakukan. Tuan-tuan sekalian, generasi ulul albab unggul akan lahir daripada keindahan ilmu itu sendiri, di mana pusat-pusat pendidikan pada masa ini dan pada masa-masa yang dahulu juga telah pun menganjurkan pelbagai pengajian khusus dalam bidang-bidang melahirkan kesedaran bagi membiayai usaha-usaha yang baik ini. Tuan-tuan sekalian, aktiviti bagi membekalkan atau membiayai prasarana dan aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan itu serta pendanaan pendidikan daripada sumber wakaf juga akan melengkapkan kitaran kehidupan dan survival ummah. Jelasnya, ketiga-tiga komponen ini iaitu wakaf, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang saya mendoakan pada ibu bapa merupakan suatu perkara yang saling berkaitan antara satu sama lain. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Wakaf Advancement Webinar 2020 dengan harapan dan doa semoga seminar ini berjaya mencapai matlamat yang kita semua impikan. Semoga dipermudahkan Allah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berseminar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan dan perasmian yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim sebentar tadi. Tuan-tuan dan juga puan-puan, para pengunjung yang dihormati sekalian, kita sudah pun sampai ke penghujung acara perasmian Wakaf Advancement Webinar 2020. Kami bagi pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para hadirin
kepada semua jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan program ini. Semoga program ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, semoga kita dipertemukan di lain masa dan ketika. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.